dari kumpulan 20 ini membincangkan tajuk Al-Abrash wa Ahamiyatuha bil Iman. Maksudnya horoskop dan kepentingannya dengan iman. Tarikh Taturu Al-Ma'rifah Al-Aqidah, perkembangan sejarah akidah. Al-awwal, zaman Nabi SAW, zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman sahabat Ridwan wa alaihim ajma'in, pada zaman sahabat syurga, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Zaman Bani Umayyah wa Ad-Daulah Al-Abbasiyah, zaman Abbasiyah. Zaman Nabi SAW. Di zaman Rasulullah, kanat sunnah Rasulullah hiya al-masdar sani li sya'ila ba'da al-Quran. Maksudnya, pada zaman Rasulullah, sunnah Rasulullah adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Innaha mumarisah matam syarihah fil Quran. Ini adalah amalan dari apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Ahyana yafsirul ayat wa yafsirul ahkam wa yafsirul qanun al-hakim allazi la yafsiru fi ayya makan illa sunnatun Nabi. Maksudnya, kadang-kadang baginda menerangkan ayat-ayat itu dan menjelaskan kesilapan dan memperincikan hukum takbir urus yang tidak ada tempat kecuali sunnah Nabi. Secara ringkas, perkembangan akidah pada zaman Nabi Muhammad SAW kukuh, dan kalau ada yang berselisih faham dan masalah yang berlaku, mereka akan terus rujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Zaman sahabat Ridwan wa alaihim ajma'in, pada zaman sahabat syurga radhiyallahu alaihim ajma'in. Al-awwal, Khalifah Abu Bakar, muharabah ar-ridah wa rafdu daf'a az-zakat. Pada zaman Khalifah Abu Bakar melawan golongan orang murtad dan golongan yang enggan membayar zakat. Khalifah Umar, al-muslimuna yanmuna bisur'ah natijah litawasi' al-musta'mirat allati tamwazuha fil mamalikah al-islamiyah. Maksudnya, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab juga belum wujud ancaman besar, dan pada zaman ini juga Islam semakin berkembang luas. Khalifah Osman bin Affan muncul 3 mazhab. Zaman Sayyidina Osman telah munculnya kaum Khawarij yang menimbulkan protes dan pemberontakan sehingga membawa kepada tragedi kesyahidan Sayyidina Osman. Al-Khulafa Ali, Al-Khulafa Hawil Mas'alah ta'inina Al-Khulafa Khatira bisyakal mutazalid. Maksudnya, pertikaian mengenai isu pergantian semakin serius. Dan pada zaman Sayyidina Ali pula, muncul golongan Khawarij yang membawa fahaman takfir, iaitu mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Dan juga muncul kelompok Syiah yang di mana mereka terlalu taksub terhadap Sayyidina Ali dan menyatakan bahawa Sayyidina Ali ini layak menjadi seorang pemimpin. Saya serahkan pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adila binti Sofi. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu pada zaman Bani Umayyah. Golongan yang pertama adalah golongan Al-Marjah. Al-Marjah merupakan golongan baru yang ingin bersikap netral, tidak mahu turut campur dalam praktik kafir-mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan. Bagi mereka, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yang pertentangan itu merupakan orang-orang yang dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Golongan yang kedua adalah golongan Al-Jabriyah. Golongan ini merupakan golongan yang menafikan kudrat dan iradat manusia yang diasaskan oleh Jam bin Safwan. Golongan yang ketiga adalah golongan Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah disebabkan pada penghujung abad pertama oleh puat aliran Khawarij. Hasan Al-Basri menjaga aliran ini dan tidak disetujui oleh muridnya Wasil bin Attar. Wasil bin Attar akhirnya mengasingkan diri dari Hasan Al-Basri dan menggelarkan diri mereka sebagai Al-Mu'tazilah. Dan golongan yang terakhir adalah golongan Al-Qadariyah. Golongan Al-Qadariyah adalah kebebasan untuk membincangkan perkara-perkara yang didiamkan oleh ulama-ulama salaf. Maka muncullah mereka yang membahaskan masalah qadar dan qadar. Antaranya adalah Ma'bad Al-Juhani, Ghailan Al-Dimashqi dan Jad ibnu Dirham. Seterusnya ialah fi zaman Ad-Daulah Al-Abbasiyah. Al-Asru Dahabiyu lil-Imperatoriyati Al-Islamiyati Biradatu Syakhsiyatan Islamiyatan Misli Hasan Al-Ashari Inhash Al-Aqadat Biyastikdam Dalil Akli wa Nakli, yang bermaksud pada Khalifah Abbasiyah, zaman kegemilangan empire Islam, kelahiran kepribadian Islam seperti Hasan Al-Ashari. Pendekatan iman menggunakan panduan dalil akli dan dalil nakli. Nama saya Hanisa binti Hamidi, nombor matrik 282104.
Yang seterusnya ialah Al-Abraj wal-Alaqas ma'al Akidah Islamiyah yang bermaksud hubungan horoskop dengan akidah Islam. بالإبرة الشرقي وكل تنجيمة عن كون التي تتعلق بالشخصية حرام yang bermaksud horoskop adalah syirik dan semua astrologi mengenai alam semesta yang berkaitan dengan watak adalah dilarang. Sekaligus membawa maksud horoskop ini adalah syirik dan haram di sisi Islam. Kama rawahu Abdullah bin Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man iktabasa ilman minan nujum aktabasa syu'batan minas sahri zada ma zada, yang bermaksud sesiapa yang mengambil sebahagian dari ilmu bintang yakni ahli nujum atau ilmu nujum, maka sesungguhnya dia telah mengambil sebahagian dari ilmu sihir yang setiap kali bertambah ilmu bintangnya yang berkaitan dengan horoskop, maka bertambah pula lah ilmu sihirnya. هذا الأبرج مثل الارتباط بالله أو ما يعرف بممارسة الشرك وهو مخالف تماما للدين. عدم الإيمان في هذا سياقه هو عدم ثقة الكاملة بالله سبحانه وتعالى والإنكار تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم, yang bermaksud amalan horoskop ibarat menyekutukan Allah dan ia amat bercanggah dengan agama. Kufur dalam konteks ini adalah tidak meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengingkari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wilayah persekutuan juga telah bersetuju bahawa amalan membaca dan mempercayai horoskop ini adalah berdosa dan syirik di sisi Islam. Malah, JAKIM juga telah mengeluarkan larangan ini yang dimasukkan ke dalam garis panduan program bermotivasi yang berunsur Islam, iaitu ada mustakdani ay syakla aw asluban yahtawi ala anasir al-tanabu bil syarwat aw al-mustaqbal mithlu turuq al-arqam wa asrar tawarikh al-mayla ورموز المصفوفة والأسرار الأبجدية والأسرار الشامس وأسرار الكتابة اليدوية والمعرفة الفلكية وما شابه ذلك, iaitu tidak menggunakan apa jua bentuk atau kaedah yang mempunyai unsur-unsur meramal nasib atau masa hadapan seperti kaedah numerologi, rahsia tarikh lahir, metric code, rahsia abjad, rahsia tahlil lalat, rahsia tulis tangan, ilmu astrologi dan seumpama dengannya. Jadi amatlah jelas bahawa hubungan horoskop dengan akidah, ia mampu membuatkan akidah kita terbatal secara tidak langsung kerana horoskop ini umpama sihir, dan sihir juga amatlah jelas hukumnya adalah haram mengikut kesepakatan para ulama, dan ia mampu membawa kepada terbatalnya akidah atau iman seseorang. Jadi jika kita hanya sekadar membaca horoskop, hukumnya adalah harus, namun ia sangatlah tidak digalakkan, melainkan kita membaca horoskop dengan tujuan mengkaji, membantah, menjelaskan ataupun mengingkari amalan syirik dengan tujuan untuk memberi peringatan kepada orang lain. Namun kita haruslah berhati-hati dalam membaca apa-apa benda yang berkaitan dengan horoskop ataupun zodiak. Malah jika kita terlampau taksub dengan membaca horoskop, ia mampu membuatkan amalan ibadah kita tidak diterima selama 40 hari. Jadi, seboleh-bolehnya kita hendaklah mengelakkan untuk membaca horoskop secara berlebih-lebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazir bin Khalid. Nombor matrik saya 281308. Baiklah, kita teruskan pertanyaan terusnya, iaitu khutuwatu litakhulusi minal siqati fil abraji, yang maksud
langkah-langkah untuk memantaras atau menghilangkan kepercayaan terhadap horoskop. Khutuwatu al-ula. تعقيد ومانع دخول المعلومات والاتباعات المتعلقة بعلم التاجم حول شخصية المرء ومصيره سواء تمت دباعاته وشره في مجلة أو صحف من داخل الدولة وخارجها. Langkah pertama untuk memantaras atau menghilangkan kepercayaan terhadap horoskop ialah menyekat dan mencegah kemasukan maklumat dan aplikasi berkaitan astrologi mengenai kepribadian dan nasib seseorang. Ia sama ada dicetak ataupun diterbitkan di jemalah ataupun surat khabar dari dalam dan luar negara. Khutuwatul asani. Ta'biku ma'rifatin muta'alliqatin bil buruji والنجم والأبراج على منهج الدراسي التابعة الإسلامية والمراقباتها من وقت لآخر لتتماشى مع مرور الوقت من حيث استخدام مصطلحات الجديدة والحافية وممارسة هذه ممارسة. Seterusnya, langkah kedua ialah mengaplikasikan pengetahuan mengenai horoskop, astrologi dan horoskop ke dalam pendidikan Islam dan mengawasinya dari semasa ke masa agar sesuai dengan peredaran masa dari segi penggunaan teknologi baru dan cara membatikkan amalan itu. Oleh itu, sistem pendidikan haruslah menerapkan perkara di dalam silibus agar generasi masa kini dapat mengenal pasti ataupun meneliti perkara berkaitan tentang horoskop tersebut. Khutuwatul al-akhir. Yahibu ala hukumatil an tastafida ala afdal wajhi min wasailin al-tawasuli liijtima'i. Akhir sekali, langkah bagi mantaras terhadap horoskop ialah kerajaan haruslah menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, kerajaan perlu menyiarkan program-program keagamaan berkenaan kebiasaan ramalan bintang yang menarik untuk ditonton oleh setiap lapisan masyarakat, sama ada di televisyen ataupun YouTube. Oleh itu, melalui langkah-langkah yang diberikan ini, diharapkan dapat menghilangkan dan memantaras kepercayaan terhadap horoskop pada masa akan datang, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam Mak Sofia binti Mia Syariman, ID 281270. Okey, hari ini saya akan bentangkan mengenai hukum mempercayai horoskop dan kesan-kesannya. Horoskop, hukum dia adalah haram. Segala ramalan mengenai alam semesta untuk kita tahu nasib ataupun personaliti seseorang adalah suatu perbuatan syirik. Kerana melalui horoskop, dia dapat menimbulkan rasa yakin kita terhadap ramalan bintang tersebut. Seterusnya, ibarat kita mempersoalkan ataupun kita mempertikaikan keciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ni satu dosa besar dan ia tidak diampunkan dosanya oleh Allah mengikut firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik mempersekutukannya dan mengampuni dosa yang lain bagi yang ia kehendaki. Dan sesiapa yang mempersekutukannya, maka dia telah melakukan dosa besar. Okey, bagaimana boleh terjadinya syirik melalui perbuatan horoskop ini? Horoskop, apabila kita mempercayai semua ramalan-ramalan tersebut ataupun kita mempercayai walaupun sedikit ramalan-ramalan tersebut, maka dia ibarat kita tidak meletakkan sepenuh kepercayaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang boleh terjadinya kufur. Perkara ini amat-amat bertentangan dengan ajaran agama dan Nabi Muhammad SAW. Maka horoskop ini adalah suatu perbuatan ataupun amalan yang amat ditentang oleh pihak ulama. Okey, Nabi Muhammad SAW pun pernah menyentuh mengenai ilmu nujum ini. Dalam hadisnya, Nabi SAW telah bersabda,
Man ata kahinan aw arafan fasadaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, barang siapa yang bertemu dengan kahin ataupun araf iaitu dukun dan dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Quran. Ahli nujum ni adalah pendusta. Mereka tukang tilik ni pun tidak mengetahui ataupun tidak begitu tahu mengenai ilmu ghaib yang mereka terima ataupun yang mereka perolehi. Namun begitu, sebahagian umat Islam masih mempercayai dan menjadikan horoskop ini sebagai pertolongan sampingan. Pendustaan inilah, perkara inilah yang membawa kepada dapat merosakkan akidah seseorang itu dan merupakan suatu amalan yang berdosa. Okey kawan-kawan, horoskop ni bukan sahaja dapat merosakkan akidah seseorang, tapi dia juga dapat menyebabkan sembahyang kita tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Nabi SAW telah bersabda, hadisun Nabi Muhammad rawahu Nawawi, man ata arafan fasa'luhu an syai'in fasadaqahu bima qala lam taqbal lahu salatan arba'ina yawman. Yang bermaksud, hadis ini adalah daripada riwayat Imam Nawawi yang bermaksud, barang siapa yang bertemu dengan peramal dan dia bertanya akan sesuatu dan dia mempercayai akan apa yang diperkatakan, maka doanya tidak akan diterima selama 40 hari. Imam Nawawi menyatakan daripada maksud tidak diterima solat menurut hadis ini adalah tidak ditulis pahala ke atas solat yang dikerjakan oleh seseorang itu dalam tempoh tersebut. Namun begitu, solat tersebut tak perlu diganti kerana telah gugur kewajipan solatnya. Solat bagi mereka yang sering membaca berkaitan dengan ramalan horoskop ni, sama ada dekat surat khabar ataupun media sosial, tidak akan diterima Allah selama 40 hari 40 malam. Walaupun bacaan itu adalah hanya sekadar suka-suka ataupun hobi semata. Kalau kita menurut kepada pensyarah Nick Suhaila, pensyarah Usim, dia mengatakan bahawa perbuatan meramal, membaca ataupun suka-suka lihat kepada ramalan horoskop ni adalah suatu perbuatan kufur yang tidak akan diterima solatnya dalam tempoh 40 hari. Jadi kena ingat, hukum baca horoskop ni dia tidak digalakkan, melainkan untuk kita lakukan kajian ataupun untuk kita bantah akan tanggapan-tanggapan mengenai horoskop yang dibenarkan dalam sisi masyarakat. Okey, terima kasih. Istihdam ilmu al-tanjim, misal ma'rifah waktu syawal, itija al-qiblah wahalam jara summa la yatam tadmin hadha fil khazar. Maksudnya, gunakan astrologi seperti mengetahui waktu syawal, arah kiblat dan sebagainya, maka ini tidak termasuk dalam larangan. Al-majmun kadzabun wahum arafun yang qalun syai'an la ya'rifuna. Maksudnya, ahli astrologi adalah pendusta dan mereka adalah pelihat yang menyampaikan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ma'rifah an-nujum ibraj tasawi makna al-ma'rifah as-sahriyah. Maksudnya, mengetahui bintang-bintang horoskop adalah sama dengan makna ilmu pengetahuan ajaib. Syukran jazilan. Sekian.